Pelajaran yang ke-41. Adapun yang batin itu dilakukan. Baik. Di atas Siti Aisyah radhiyallahu Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebut bahawa tanda orang berakal itu 10 perkara. 5 perkara daripadanya zahir dan 5 daripadanya batin. Adapun yang zahir, diam diri. Orang berakal banyak diam diri, tak banyak cakap. Mulutnya tak banyak kecoh. Tak banyak suka bual saja. Itu tanda orang tak banyak akal. Tak boleh ada free time, mesti nak cakap. Tak boleh ada sedikit time slot, mesti nak cakap. Itu tak bagus. Talkative, ceriwis. Tak bagus, ya. Kedua, menahan marah. Jadi kalau dapat dalam marah, dia tahan marahnya, dia cool. Tidak terus meluap ketika marah. Itu bermakna dia boleh kontrol akan akalnya. Ketiga, merendahkan diri, ya. Merendahkan diri, ya. Merendahkan diri, selalu pandang orang betul, selalu pandang orang elok. Lalu pandang orang kalau ada apa pertikai dengan saudaranya, saudara kita betul. Apa saja terus tak terus tolak, ya. Ingat adab kita dalam pergaulan, ya. Dengan saudara-saudara kita tidak menjadi bagus kalau kita selalu bercakap dengan saudara kita tidak. Tak nak. Itu tidak elok. Walaupun saudara kita tu tak baik sekalipun, kita nampak sekalipun, hanya kerana dia saudara kita, ya saya ikut, setuju. Asal perkara tu tidak haram. Kami setuju. Terus merendah diri. Kalau ada pertikaian dengan saudara kita, terus kita mengatakan saya yang salah. Walaupun kita nampak dia yang salah dalam perkara itu. Saya yang salah, itu semua itu perkara, ya. Merendahkan diri, senantiasa mengutamakan orang lain. Baik, yang ketiga, meramah-ramahkan. Itu segala tanda yang batin itu, meramah-ramahkan. Benda rendah diri, mendiam diri, tapi ramah, tidak sombong, ya. Tegur sapa dengan orang, tidak dengan orang berbatas-batas pulaknya. Yang keempat, berbuat amal saleh. Amal saleh ni kita boleh nampaklah. Sembahyangnya, hadir kuliahnya, itu tanda-tandanya. Ya, kalau dia tidak amal saleh, itu tidak bagus. Itu tanda-tanda. Ya, kadang-kadang tanda nampak zahir, kadang-kadang tanda tak nampak zahir. Tapi dari tanda-tanda lah kita mengetahui sesuatu itu pada hakikatnya. Kalau tak kerana tanda-tanda, semua orang boleh mengaku macam-macam. Orang boleh mengaku ini, boleh mengaku itu, kerana ada tandanya. Kalau orang sakit macam mana pun dia bilang sihat, nampak tandanya, mukanya pucat, badan pipinya cengkung, matanya cengkung, semua itu menggigil, menggeletar. Saya sihat, tak ada apa-apa, saya kuat. Orang boleh percaya ke? Tidak. Tidak begitu. Semua ada tanda-tandanya. Kalau tak kerana tanda-tandanya, semua orang boleh klaim macam-macam. Ada tandanya, ya. Rumah ni baru, cantik. Apa ya sih? Aku tengok dah bercendawan, aku tengok dah ada mula retak-retak. Kau cakap 10 kali baru sekalipun. Tandanya menunjukkan bahawasanya dia sudah lama, dia sudah buruk, begitu, ya. Ini kain baru. Betul, baru beli semalam, betul lah. Tapi yang kau beli tu kain buruk. Kau baru beli, tapi kau baru beli kain buruk, ya. Jadi apa-apa semua tu ada tandanya. Jadi tanda orang berakal tu 5 pada zahirnya. Pada batinnya, macam mana tanda batinnya? Orang boleh menyelami batin. Orang boleh menyelami batin orang apabila tengok sama tatap orang, dia bukan hanya matanya memandang wajah orang itu, tetapi hatinya menyelami akan hati orang itu. Itu yang kita bilang, mengetahui akan hati budi seseorang itu. Mengetahui hati budi seseorang itu, mengetahui hakikat seseorang itu. Baik. Adapun yang batin itu 5 perkara. Berkata-kata dengan kebajikan. Kalau cakap semua kebajikan, itu menunjukkan hatinya itu tidak suka cakap yang sia-sia, ya. Baik, yang kedua, berbuat ibadat. Yang ketiga, senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Cermat sekali. Apa-apa semua. Kenapa tadi sampai dia kalau dengan kawannya pun dia boleh mengalah sampai begitu? Sebab dia tengok yaumil hisab. Apa-apa ingat yaumil hisab. Sekarang aku ada pertikai dengan dia. Aku betul-betul aku tegakkan benang basah. Ataupun aku mengaku, aku berhujah dengan dia bahawa aku betul. Setakat di dunia. Sekali rupanya diulang hujah yaumil akhir. Nanti dia yang betul, macam mana aku nak bayar ketika itu. Baik aku bayar sekarang. Baik aku mengaku sekarang. Tapi kalau betul-betul memang hak aku dan aku tak bersalah, ya tak apa, Allah gantikan. Tak menjadi apa, tak jadi rugi sikit pun. Untung ada lagi. Senantiasa ingat Allah, ingat hari hisab. Apa-apa semua tahan mengalah, apa-apa semua tahan tidak tindak, apa-apa tahan tak nak gaduh, apa-apa tahan tak nak tuntut, apa-apa tahan tak nak bantah. Kenapa ingat yaumil akhir? Ingat Allah pandang, Allah akan ambil kira, Allah akan tanya, Allah akan hisab. Dan setiap kekurangan pasti akan diminta tampung pada yaumil akhir. Baik aku serahkan sekarang.
Tak ada mana ruginya pun. Ya, baik. Ingat Allah, apa-apa semua ingat Allah. Kemudian membesarkan dosa dirinya. Kalau dosa dirinya pandang kau main besar. Orang-orang salih kalau pandang dosanya, wahal kecil lah dosanya, apalah mereka punya dosa. Tapi mereka rasa pandang macam seolah-olah batu besar yang bila-bila saja boleh menimpa atas kepalanya. Tapi na'udzubillah, orang yang tak betul, dia pandang dosanya yang besar tu, dia pandang macam abuk. Dia rasa dia boleh tepis saja. Dia rasa boleh tepis. Padahal dia dah terhempap dengan dosanya itu. Ya, memandang dosanya besar sekali. Seperti siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i agak-agaknya dosa besar apa Imam Syafi'i? Dia alah, hafalan aku kok tak betul. Ya? Apa tak hafal Imam Syafi'i? Allah, tapi untuk orang label macam begitu, sedikit calar pun dia dah dapat rasa. Sedikit calar pun dia dapat rasa, ya. Bukan sikit calar lah. Satu titik abuk jatuh pun dia dapat rasa kesan pada dirinya. Maka jumpa sama gurunya. Gurunya mengatakan, suruh dia banyak taubat. Allah. Dan Imam Syafi'i mengatakan, aku suka kepada orang-orang baik, orang soleh. Sayang, aku masih belum di kalangan mereka. Imam Syafi'i bukan di kalangan orang soleh. Itu dia punya romongso dirinya. Ya. Tetapi dia bilang, aku ni tak suka orang-orang buat jahat, buat dosa. Tapi aku ni masih lagi di kalangan mereka. Allah. Kita terbalik, ya. Kita pulaknya, kita memang orang dah baik lah. Sebab itu kita suka orang baik. Dan kita tak suka orang jahat. Pasal kita memang bukan orang jahat. Betul? Itu selalu kita sangka diri kita begitu. Terbalik kita dengan orang-orang salih, ya. Dan apabila kita cakapkan ni semua ada contohnya. Semuanya tu ada contoh-contohnya. Menghinakan dirinya, ya, menghinakan dirinya. Itu daripada inilah kita dengar gasidah-gasidah Imam Haddad, syair-syairnya mengeluhkan dosa aku banyak, nafsu aku ikutkan, nafsu aku tak sedar, nafsu aku tak ingat kebesaran Allah, nafsu aku tak takut, nafsu aku ya Allah, dosa aku ya Allah. Itu dia punya keluhan. Sepatutnya yang merayu begitu kita. Yang merayu dan merintih dan nangis tu kita, orang macam kita. Tapi ini orang yang macam dia yang merayu dan pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, itu tanda-tandanya, ya. Itu tanda-tandanya. Kata Al-Hikmah, bahawa tanda orang berakal itu 7 perkara. Subhanallah. Jadi mereka tengok duduk sama orang, bukan bermakna ahli hikmah ni tak ada kerja tau. Duduk sama orang je dinilai. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. Tapi dia nampak serlah, nampak suka, nampak suka. Senang cakap, tanda kuih yang enak saja tu apa? Tanda kuih yang enak, tanda kek yang enak, kau tengok keknya apa? Nampak naik. Bilangnya cepolah kek, tapi aku tengok kau macam kuih bingka. Itu confirm enak tak? Confirm bukan macam kek. Itu namanya dia tak naik, ya. Bantat keknya. Tanda kek yang enak, macam mana? Jadi nampak tengok, kalau keknya warna begini, maknanya garingnya cukup, masaknya tu cukup. Kalau keknya naik begini, maknanya naiknya betul. Keknya begini rata atasnya, bermakna apinya jaga betul. Kalau kuih-kuih kukus, nampak lekuk-lekuk atasnya, itu kukus api besar. Kalau nampak kuih-kuih kukus, nampak rasanya kok atasnya tu badal, tebal, kurang telur, kurang santan. Tak payah makan, tengok aja nampak tanda. Tu nampak tanda aja, dia boleh sebutkan. Jadi bukan bermakna mereka tu duduk sama orang dia periksa 1, 2, 3, ada 7, kau baik. Ada 5. Bukan. Mereka nampak tanda-tandanya. Mereka nampak tanda-tandanya, ya. Mereka begitu. Kalau ada nampak yang baik, yang elok, dia suka, dia damping. Dia nak belajar daripada orang itu. Dia nak belajar daripada orang itu. Dia bukakan diri dia, biar orang itu betulkan dia kalau boleh. Kalau orang itu daripada orang-orang yang lebih senior ataupun lagi junior daripada diri dia. Kalau dia nampak orang tu macam tidak begitu elok begini, dia bukan mencela, bukan mengutuk, bahkan dia mendoakan, ya Allah, futuhkan bagi orang ni, bukakan nanti. Dia tengok apa sebab kok terhalang orang ni daripada sikap-sikap baik. Dosanya masih ada rupanya. Diorang kan faham. Tengok, masih nampak tanda dosanya. Tanda ini menunjukkan masih ada dosanya. Dia tengok pula dosanya tu macam mana kerana begini. Dimintakan Allah Ta'ala di-adjustkan semampu mereka. Semampu mereka, ya. Bukan perasaan mereka suka orang-orang nak be judgmental, nak tengok nak menghukum orang. Awak tak masuk dalam kategori ni. Awak bukan, ya. Bukan begitu. Mereka paling cinta hamba-hamba Allah Ta'ala. Mereka paling tak menghinakan hamba-hamba Allah Ta'ala. Mereka paling menghargai hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi apabila nampak tanda-tanda begini, semua tu adalah bermakna kerja yang dia buat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang marah mereka tu tanda puji.
Orang gini pelik sikit. Marah mereka tu tanda puji, tanda sayang. Kadang didiamkan mereka itu tanda dia nyampah. Umpamanya ya. Allah, itu di kalangan orang-orang yang begini, ya. Itu tanda daripada orang-orang yang begini, lain reaksinya. Mereka pandang orang, mereka tengok orang, mereka dapat baca dan mereka bukan setakat pandang. Orang ni betul, orang ni tak betul. Mereka adjustkan, mereka mintakan sedaya upaya mereka, ya. Sedaya upaya mereka. Baik. Kata ahli hikmah bahawa tanda orang berakal itu 7 perkara. Barang siapa berbuat jahat akan dia, maka dibalasnya dengan kebajikan serta suka hatinya dan dimaafkan segala kesalahannya. Allah, itu tanda orang berakal. Kalau orang buat salah dengan dia, ya, orang buat jahat dengan dia, maka dibalas dengan kebajikan. Tak ada mana dia nak balas baik dengan keburukan. Dapat peluang balas baik, dia tunggu saja dapat can nak balas baik, dia nak balas baik, ya, nak balas baik. Dan dia punya suka memaafkan tu macam mana tau? Apabila orang yang dah buat jahat dengan dia, buat salah dengan dia, Haji saya minta maaf lah dengan Haji gitu. Tak apa, saya maafkan. Gitukah? Dia punya maafkan dari awal, dia tak pandang orang tu salah. Dari awal perlakuan orang tu terhadap dia, dia rasa memang patut kok. Orang macam aku memang patut kok. Dan saudara aku tu tak salah dia perlakukan aku begitu. Orang macam aku ni memang patut, memang layak dia perlakukan sedemikian. Dia punya pemaaf tu bukan tunggu orang minta maaf, baguslah anda dah sedar. Tak ada orang tak buat salah. Tak apa, siapa kita sama-sama Muslim. Saya terima anda. Itu namanya tak pemaaf. Pernah kau pandang dia salah. Dia punya pemaaf dari awal dia tak pandang orang buat salah dengan dia. Dia tak pandang orang buat salah dengan dia. Bahkan kalau orang buat salah dengan dia, al-maklum. Tak ada orang apa, mungkin dia tak perasan. Kalau dia perasan pun tak apa. Tak apa, takkan orang macam aku senantiasa nak beri layanan yang baik. Allah, mereka punya pemaaf tu sampai begitu sekali, ya. Tidak ada merasa orang ada bersalah dengan dia pun, ya. Tak berasa bersalah dengan dia. Kalau ada orang sampai bikin yang bukan-bukan, dia tak suka. Orang lain bikin bukan-bukan dengan dia, dengan dia boleh terima. Orang lain bikin bukan-bukan dengan orang lain, dia tak terima. Itu hak saudaranya yang lain. Kalau dia boleh tegakkan, dia tegakkan. Kalau dia betulkan, boleh betulkan, dia boleh betulkan. Kalau dia tak boleh betulkan, dia serah kepada Allah sebaik-baiknya. Tapi dia nak sampai nak campur tangan, nak apa semua, rasanya tarik rambut daripada tepung, rambut pasti putus, tepung pasti berselerak. Maka serah kepada Rabbul Alamin. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta di-adjust oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya peranan dalam persahabatan, pergaulan tu sangat-sangat banyak kerja di balik tabirnya. Bukan hanya mereka jumpa kita bersalaman, bukan hanya mereka jumpa kita bersenyum melontarkan senyuman, tetapi mereka pandang kita dan adjust kita, ya. Itulah orang-orang ahli hikmah ini, ya. Baik. Merendahkan dirinya kepada orang yang kurang martabat daripadanya dan dimuliakannya orang yang terlebih martabat daripadanya. Subhanallah, orang yang tinggi martabat padanya. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, masya-Allah, dia punya hormatkan, dia punya muliakan. Itu memang sudah lumrah. Yang ada orang tak nak tahu. Dengan orang dengan tengah tinggi sama dia pun dia rasa sama level. Dengan orang ada ilmu dengan apa pun dia rasa dia sama level, dia sama setara. Dia diri sama tinggi, duduk sama rendah. Allah, tidak begitu. Nampak orang tinggi betul-betul, dia rasa diri dia meninggikan orang tu, dia menempatkan orang tu pada tempatnya. Allah. Begitu saja tak cukup. Dengan orang yang lebih rendah daripada dia pun dia pandang tinggi juga, pun dia muliakan juga. Nama yang dia nak hinakan orang, dia rasa orang di bawah dia tu tak ada. Jadi bermakna dia meninggikan semua orang. Yang layak patut diberi penghormatan dengan sepatutnya, diberi penghormatan dengan sepatutnya. Yang lebih rendah daripadanya pun tak pernah dipandang akan hina, bahkan dipandang mulia belaka semuanya tu, ya. Orang-orang begini akhlaknya, ya. Baik. Diusahakannya segala pekerjaannya yang kebajikan serta disegerakannya pada mengerjakannya. Baik, diusahakan pekerjaan kebajikan tu kena dibuat dengan sungguh-sungguh. Dia buat dan buat dengan seberapa sempurna yang mungkin. Tak ada pulaknya tak buat, ataupun kalau buat pun macam melepaskan batuk di tangga saja. Tidak buat dengan seberapa genah yang mungkin. Istilahnya boleh diharap. Apatah lagi kalau kerja orang. Apabila kalau kerja orang diberikan amanah, seberapa dia tahan, kalau kerja dia tepikan dahulu. Kenapa? Dia dah sanggupi akan kerja orang. Walau volunteer sekalipun.
Walau tak berbayar sekalipun. Dia punya laksanakan tu dengan baik, dengan elok. Baik. 4, benci akan segala pekerjaan yang jahat. Tak suka. Tak senang sekali dalam hatinya, ya. Tak senang sekali dalam hatinya. Pekerjaan yang jahat tu maksudnya macam mana, ya? Macam mana pekerjaan yang jahat, ya? Bukan pukul orang saja tau. Tengok orang tak beradab dengan saudaranya, orang tak beradab dengan dia tak apa tau. Orang tak beradab dengan saudaranya dia cukup tak senang. Hak fulan ini, hak fulan ini. Allah, kalau untuk aku boleh bilang, tak apa, aku terima, tak ada apa-apa, aku memang layak. Tapi hak fulan ini, hak fulan ini. Dia tak suka tengok orang bikin apa-apa semua sesuka hatinya, ya. Dia tak suka sekali tengok orang yang jahat tu, tak senang sekali hatinya, ya. Tak senang sekali hatinya. Selagi dia boleh betulkan, dia nak betulkan. Selagi dia boleh nak letakkan pada kedudukan yang betul, dia nak akan berusaha. Paling-paling tidak dia ngadu Allah Ta'ala. Dia komplain Allah Ta'ala. Dan kita semua kena jaga-jaga dengan terhadap dia punya lapor dengan Allah Ta'ala. Laku. Dia punya lapor sangat laku. Dia punya lapor pada Allah Ta'ala sangat laku. Jangan terlanggar adab dengan mereka, ya. Senantiasa ia menyebut nama Allah dan memohonkan ampun daripada dosanya kepada Allah, serta ia mengkaitkan maut dan kuburnya. Allah. Menyebut nama Allah, ya. Apa-apa sebut menyebut nama Allah, tak tinggal. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Senantiasa rasa dirinya bersalah. Senantiasa takut, ya. Kemudian apa-apa semua ingatkan matinya, ingatkan kuburnya, ingatkan putus nyawanya, ya. Itu semua tu tanda orang-orang berakal, ya. Kemudian yang keenam, barang yang tiap-tiap dikatanya itu dengan pengetahuannya dan dengan nyatanya dan pada tempat yang sepatutnya. Dia punya cakap semua tu fakta. Bukan hanya buat-buat cerita. Dia kalau buat-buat apa-apa semua tu fakta. Fakta, betul, ya. Bukan buat-buat cerita dan kena pada tempatnya. Bukan dia kalau cakap itu, orang cakap lain, dia cerita lain. Kena. Kalau nampak dia tiba-tiba tengah cakap, setengah orang-orang salih begini, apabila dia tengah cakap, bab sekian, tiba-tiba bertukar bab lain. Apa salah dia pada tajuk? Tiba-tiba dia tengah cakap, hari bab puasa, tuan-tuan sekalian, jangan tinggalkan zikir dalam bulan puasa, buka yang baik, jaga mata yang baik. Tahu-tahu menyimpang, tahu-tahu serta-merta, dia konsentrasi satu perkara dalam bab anak derhaka pada orang tua. Apa pasal? Kok lari daripada tajuknya? Bukan. Tepat pada tajuknya, pada tepat seseorang yang dia nak sasarkan. Dalam sedang bicara, dia nampak kesan satu orang yang ada tanda dia derhaka dengan orang tuanya. Takkan dia dinamkan. Macamlah dia lipat kain bersih, semua lipat, baik-baik cantik. Sekali nampak satu kain kotor. Dia nak terus lipat juga ke? Dia berhenti, dia bersihkan kain itu dulu. Baru sambung balik semula. Begitu, ya. Mereka dalam cakapan mereka terpandang ini, terpandang orang masih doyan maksiat. Terpandang orang masih bulan-bulan puasa suka maksiat. Masih terpandang orang-orang yang kalau buat ibadat masih lihat Allah. Nanti dia sentuhnya. Kadang-kadang saya tengok, itu tuan punya diri tahu. Alamak, aku makan cili lah sebab itu aku terasa pedas. Tuan punya diri akan tahu. Yang lain kita dengar sajalah. Maknanya dia tengah cakap dengan orang-orang tertentu. Dia tengah cakap dengan orang-orang yang tertentu. Contoh gini, siapa guru kita lah. Guru-guru kita, kadang-kadang ustaz-ustaz kita kan, kita bagi hadir kuliah dia. Dalam hati kita, apa ustaz ni faham dalam hati aku? Kok apa yang aku sedang dalam menghadapi dia tak tahu. Tiba-tiba disentuh. Exactly, betul-betul. Habib Umar bin Nafis selalu. Tengah cakap, tengah ceramah maulud, tiba-tiba stop. Sekejap, tak tahu sentuh satu perkara macam seolah-olah dibincang dengan satu orang. Jangan kau buat begitu, tak baik, tak elok, begini. Terus sambung cakap dia lagi. Allah, apalah dia punya faham, apalah dia punya begitu. Sebab mereka ni pandang dengan pandangan nurani, ya. Dia pandang hati mereka, dia nampak kesan apa-apa orang punya begitu, ya. Sama ada zahir depan mereka ataupun Allah Ta'ala yang menyedarkan mereka. Allah Ta'ala mengilhamkan mereka. Sebab mereka punya cakap tu bukan kok suka-suka, ya. Mereka punya cakap diilhamkan oleh Allah Ta'ala sebut perkara ini. Diilhamkan oleh Allah Ta'ala sebut perkara ini. Maka mereka sebut. Mereka punya connection dengan Allah Ta'ala cukup, ya. Cukup. Mereka selalu menyeru Allah. Maka Allah Ta'ala selalu menginputkan kepada mereka. Orang-orang begini, ya. Senantiasa, ya. Baik.
Jadi kita jangan bilang, cakapnya kau tak tepat. Tengah cerita bab puasa, tahu-tahu cerita bab kahwin, bab isteri, bab setia dengan isteri, bab jangan main kayu tiga dengan isteri. Jangan pura-pura baik, konon-konon suami misali. Rupanya suaminya ada boyfriend. Allah, suami kau ada boyfriend? Begitu ya. Allah, begitu. Kok terlari cakapannya, bukan lari, tepat. Bukan lari, tepat ya. Allah, begitu ya. Macam-macamlah perkaranya, macam-macam perkaranya. Tiap-tiap barang yang kesukaran itu berlindung ia kepada Allah Ta'ala dan harap ia akan Allah Ta'ala meluputkan dia daripada bahayanya. Subhanallah, apa semua sebelum dia tindak, sebelum dia take any action, sebelum dia apa semua lapor pada Allah Ta'ala dahulu, berlindung sama Allah Ta'ala dulu, minta selamat Allah Ta'ala dahulu Allah Ta'ala dahulu. Kalaulah kita boleh baca hati-hati orang ini semua ya. Kalau keretanya rosak pun sebelum dia call tukang kereta, dia call Allah dulu. Ya Allah, aku syukur padamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, takdirmu kereta aku rosak. Syukur alhamdulillah, nikmat daripadamu ya Allah. Puji Allah Ta'ala dulu, syukur pada Allah Ta'ala dulu, redha pada Allah Ta'ala dulu. Kemudian tengok perlu repair tak perlu repair, terus baru call mekanik, baru begitu. Tapi itu serah pada Allah Ta'ala. Begitu dia bincang dengan mekanik, dia runding dengan Allah. Mekanik bilang boleh siap dalam 3 hari. Terus bilang, ya Allah, aku rela ya Allah 3 hari ni walaupun aku tak ada kereta ya Allah. Mudahkanlah aku ya Allah. Baru okeylah, bolehlah ya 3 hari angkatlah kereta ni ya. Repairkanlah apa yang patut dia. Tapi dengan Allah senantiasa dia kontak, senantiasa dia runding dengan Allah. Apa pun perkara dia bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun. Hatta dia kalau pergi pasar nampak ikan kembung pun tak terus dia beli. Tak terus dia beli. Terus tengok bicara dengan Allah Ta'ala dahulu. Ya Allah, aku nak belikan kembung ni ya Allah. Pasal harganya pun tak mahal sangat ya Allah. Pasal apa, mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Kasih puas hati apa keluarga aku ya Allah dapat makan ya Allah. Nikmat daripada-Mu ya Allah. Bincang dengan Allah baru beli. Apapun mereka ini punya hatinya macam-macam. Lepas tu kalau apa dengan mereka tu Allah, mereka busy. Kadang-kadang sebab itu mereka tak ada banyak bogal-bogal dengan kita. Mereka senantiasa meeting dengan Allah Ta'ala. Senantiasa hatinya ada interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Apa pun. Kau tengok. Cuba kau damping orang gini. Kau tengok. Dia punya pandangnya semua tu bukan pandang biasa. Pandang dia tu sambil. Kan boleh nampakkan orang berzikir dengan orang tak berzikir. Orang baca la ilaha illallah sambil khayal pun mulutnya la ilaha illallah. Tapi hatinya khayal pun nampak. Apalagi kalau orang tak zikir lagi nampak. Dan apatah lagi orang yang mulutnya tak la ilaha illallah tapi hatinya la ilaha illallah pun boleh nampak. Orangnya mulutnya lidahnya la ilaha illallah, hatinya pun la ilaha illallah boleh nampak. Mulutnya la ilaha illallah tapi hatinya tak la ilaha illallah pun boleh nampak. Maka kalau begitu juga yang mulutnya tak la ilaha illallah, hatinya la ilaha illallah pun boleh nampak. Pun boleh nampak ya. Nampak tanda dia sedang berzikir, nampak tanda dia tengah ingat kepada Allah Taala. Tapi kita tengok di depan kedai ikan. Tengah dalam kedai ikan, tengah nak beli ikan. Sampai dia boleh sempat bincang dengan Allah, konsult Allah, tanya Allah, ronding dengan Allah, minta apa berkat Allah. Sempat dia ketengahkan perkara itu dengan Allah. Senantiasa dia include Allah. Masukkan Allah, peringatan pada Allah dalam setiap hal ehwalnya. Ya, orang-orang begini semua ya. Lepas itu bergaullah dengan orang-orang yang ahli hikmah. Kalau kau bergaul dengan orang-orang ahli lara, kau tak akan nampak tanda ini. Kau yang nampak nafsu saja, tak tahu nampaknya belingasan pasal nampak perempuan lalu. Nampak tanda pun nampak juga. Nampak juga tandanya ya. Allah, kalau duduk sama orang begini kau akan nampak benda yang baik. Nampak yang baik. Dan ini bukan kasyaf ya. Ini bukan kasyaf. Itu nampak pada apa tanda-tanda pada diri seseorang itu. Ya, tanda diri seseorang itu. Baik. Dan ini semua ni, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni semua. Bukan dicerita sama orang tahu. Saya ni sebagai ahli hikmah. Saya kalau apa-apa, saya mesti rondeng dengan Allah. Saya ni bukan tahu. Dia tak cerita. Mana orang boleh tahu? Sebab orang yang bergaul dengan mereka akan dapat tahu. Ini rupanya dalam hati mereka. Mana dia tahu? Dia lebih boleh menyelami sikap-sikap orang itu. Dia tak pernah bilang, kami ni ada persatuan ahli hikmah. Semuanya ahli fikir punya orang semua. Kami dah buat resolusi bahawasanya, kalau nak mengenali kami,
ciri-ciri 7 ya. Yang pertama begini. Sekarang tu di dalam kitab. Tak ada ya. Mana orang dapat tahu? Orang lapor ke? Tidak. Tidak. Mana orang dapat tahu? Hadis Nabi menyebutkan. Mana mereka dapat tahu? Kalau daripada alim ulama, daripada hadis Nabi ada menyebutkan, dan mereka nampak bagi orang ini ada sikap ini, bagi orang ini ada tanda ini. Mereka tulis begitu ya. Mereka nampak tanda-tandanya ya. Kalau kau tengok bunga, ya kau nampak bunga. Betul tak? Kau belum cium pun kau dah tahu baunya harum. Kau nampak segar, nampak kelopaknya, nampak warnanya cantik. Sedangkan kau tengok bunga, kau nampak daun. Kau tengok bunga, ya nampak bunga. Habis cerita. Kau duduk orang saleh, yang kau tengok orang saleh, kau nampak kesalehannya. Nampak salah kesalehannya. Walaupun kau belum menyelami akan hatinya. Nampak zahirnya. Begitu juga kau bergaul dengan orang buruk. Tak belum cakap lagi dah nampak zahir buruknya. Begitu ya. Baik. Sekali lagi kita bilang, ini semua bukan untuk pasal mereka nak menghukumkan orang. Not to judge people. Tetapi untuk mereka menghargai orang. Subhanallah, orang ni kok wataknya gini. Orang ni kok luhur begini. Orang ini kok begini, kok begini. Oh, dia menghargai sangat-sangat. Tapi kalau nampak orang ni kok tak ada begini caranya, tak begini, tak begini. Maka kalau perlu diwaspada, diwaspada. Kalau dia perlu adjustkan orang ni, dia adjustkan. Kalau dia tengok lihat sangat, maka dia setakat mendoakan Allah Ta'ala, ya Allah, janganlah dia jadi teruk sangat, ya Allah. Janganlah dia jadi teruk sangat. Ataupun tengok memang dah teruk sangat, ya Allah, aku berlindung, dah jangan terkena dengan teruknya tu mengganggu kepada aku, dan jangan mengganggu kepada hamba-Mu yang lain. Biar dia teruk sendiri, sudahlah, ya Allah. Mereka begitu senantiasa ya, apa-apa semua. Adapun tanda orang-orang yang kurang akal, itu pun 7 perkara. Kurang akal fikirannya. Menganiaya segala orang yang di bawah hukumnya. Allah. Kena dengar cakap saya. Kena dengar cakap saya. Allah. Keluarlah segala dalil-dalil semuanya tu. Suruh dengar cakap kita. Tapi sebetulnya bukan dengar siapa. Dengar apa itu. Untuk menjadi yang betul-betul tak berani bantah kepada kita. Itu orang yang, tanda orang yang kurang akal ya. Bahkan tanda orang yang berakal, tidak menganiayai orang bawahnya, bahkan izin. Saidina Umar naik jadi khalifah, dia bilang ya, aku bukan balik dari kalangan kamu, tapi aku diberi tugas ini, aku lakukan. Kalau aku tak betul, tolong betulkan aku. Satu orang dengan pedang, ya Umar, kalau kau tak betul, padahal Umar kan garang. Tapi pasal dia jadi khalifah, orang jadi berani cakap. Kalau dia tak jadi khalifah, orang takut. Sebab dia tindakan bagi pihak Rasulullah. Dia dah jadi khalifah, orang makin berani cakap. Sebab tahu keadilan dia. Jadi khalifah tak akan menganiaya orang. Dan orang tahu Umar bukan aniaya punya orang. Maka orang bilang, Umar, kalau kau tak betul, ini pedang akan mengajarmu. Senangnya hati aku, ada orang akan mewaspadakan aku. Begitu ya. Tidak menganiaya orang bawah dia. Orang letak mas kahwin dah mula nak tinggi. Orang nak kahwin makin susah. Umar nak letakkan hadkan. Mas kahwin sekian-sekian. Satu nenek tua tampil. Umar, kau cuba nak menetapkan apa yang Rasulullah pun tak menetapkan. Dia fikir, Umar tarik balik peraturan ini. Makcik ni betul, Umar yang salah, yang silap. Allah. Tidak. Makcik berani cakap ni, saya dah buat kajian tau. Saya dah buat survey tau. Saya tengok, kita dah ada perincian, kita dah meetingkan semua. Dan kami punya badan perbincangan kami dah luluskan. Makcik ni siapa? Makcik ada buat survey ke? Makcik apa ke? Tak ada, terima. Satu orang di salah sebuah negeri Islam nak bikin pembangunan. Ada satu Yahudi tuan ini rumahnya kat tengah-tengah betul. Jadi nak diambil. Pihak kerajaan nak ambil lah. Nak bikin. Sanggup bayar pempasan. Tapi nenek Yahudi ni memang dengki. Tak nak keluar pun rumah dia. Dia ni gesa-gesa, desak-desak. Gabenarnya Islam, wakil Sayyidina Umar, desak. Nenek bilang, aku komplain dengan khalifah kau. Dia pergi Madinah. Dari Madinah dia bilang, ya Amirul Mukminin, adakah rumah aku kecil gini, dia pun nak ambil juga, nak bikin pembangunan lah, nak bikin apa semua. Oh ya ke? Begini. Saya dah bilang, atau masuk ambil kasih lidi. Cik aja lidi. Ya, tunjukkan dia ya. Pergi sini bilang dia. Bilang aku dah jumpa Amirul Mukminin dan kasih.
Balik, aku dah komplain dengan khalifah engkau. Apa dia bilang? Ini untuk engkau. Oh, okey nenek, kau duduklah rumah tu. Kita tak kacau-kacau. Kami gitu. Apa ini maksud? Ini bermakna kalau aku paksa engkau keluar, aku kena rotan dengan dia. Aku kena rotan dengan dia. Aku dera dengan dia. Maknanya warning. Ini lidi ni ada satu tanda warning. Jangan aku menganiaya orang di bawah aku. Duduklah kau rumah kau. Betul itu Amirul Mukminin kamu cakap ya. Kalau kita makna Islam tu yang betul. Aku yang minta maaf. Aku masuk Islam dan tanahku aku serahkan. Allah, pasal dia tak dianiaya ya. Pasal dia tak dianiaya. Kalau kita bilang dah serah orang Yahudi, orang tua pulanya, dah berkecil rumah dia mengganggu betul-betul orang kat tengah-tengah nak bikin projek ya. Nak bikin projek pembangunan, rumah dia kat tengah-tengah. Kalau kita bilang, paling tidak Syed Omar bilang, makcik begini makcik, kami kasih pampasan, makcik perlu berapa, kami bagi. Ini keperluan makcik. Makcik kan hidup dalam negeri sini, kini gitu. Pun dah cukup bagus ya. Tak banyak cakap hak dia kau jangan ambil. Hak dia ambil. Sampai begitu ya. Siapa lagi yang kalau tadbirnya begitu punya adil ya? Nabi Musa dulu makan makan daging, makan apa semua. Dia dah jadi penguasa negeri Mesir saja. Terus tak makan kecuali makan roti aja kosong. Kenapa? Aku takut dalam negeri ini masih ada orang yang tak makan daging tapi aku makan daging. Apa aku nak jawab? Biar aku sama dengan orang yang paling rendah sekali sudah. Begitu ya. Nabi Sulaiman dia ada kawah besar. Kawahnya boleh masuk 10 ekor unta. Kita paling banyak periuk besar masak seekor kambing. Ini periuk besar seekor kambing boleh masak sop ke, masak biryani ke. Dia boleh masuk 10 ekor unta punya sekali masak. Masak satu hari 2 kali. Pagi sekali, malam sekali bagi-bagi orang. Tapi dianya makannya apa? Roti kering aja. Roti keping aja, roti kosong. Itu pun dia kalau cari orang-orang fakir miskin di Palestin, si miskinnya makannya dengan orang miskin. Kenapa dia tak makan? Hak orang ramai. Pasti tak dapat menampung semua orang yang susah. Aku dapat makan dan ada yang tak dapat, biar aku yang paling last dapat. Sampai begitu ya. Makin pegang terus, makin hak orang dia dahulukan. Hak orang dahulukan. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah Rasulullah. Tak bawa kain nak jual kat pasar. Macam-macam zaman dulu juga nak jual kain kat pasar. Ya khalifah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kan kau ada kerja begini-begini. Habis anak isteri aku kan aku beri nafkah. Mereka pakat kasih daripada Baitul Mal. Ada peruntukan memang diterima. Jadi dia boleh konsentrasi kerja dia, tak payah meniaga di pasar. Itu pun sebelum dia mati, dia kasih tahu anaknya semua, taksirkan kebun aku berapa, bayar balik gaji aku selama ini. Sekarang aku dah tak perlukan apa uang lagi dan aku dah dapat laksanakan tugas. Dan sementara aku diberikan laksanakan tugas, aku dah diberi allowance, apa sagu hatinya, aku dah terima. Tapi sekarang aku dah tak perlukan lagi, balikkan semula. Balikkan semula, bukan makin terus. Untuk apa allowance untuk saya mesti paling tinggi. Sebab saya Amirul Mukminin. Tak ada begitu ya. Sama begitu. Makin dia naik, makin keadaannya macam orang-orang awam. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Pada muka surat 229, ada pun tanda orang yang kurang akal itu pun 7 perkara. Ini semua orang kurang akal ya. Kurang akal masih bagus juga. Nauzubillah. Paling teruk kalau kurang ajar. Allah, itu paling tak berguna sekali. Akalnya banyak tapi ajarnya kurang. Itu namanya kurang ajar ya. Nauzubillah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. 27 Ramadan istimewa tak? Istimewa lah. 7 lekor. Malam 27, walaupun bukan Lailatul Qadar. Apalagi kalau memang malam Lailatul Qadar.
27 Ramadan istimewa, 17 Ramadan pun istimewa. Maka 7 Ramadan pun istimewa. 7 Ramadan pun istimewa. Apa istimewanya? Adalah istimewanya. 1 Ramadan pun dah istimewa, takkan 7 Ramadan tak istimewa. Paling-paling tidak kau dah ibadat 7 hari. Begitu je. 7 Ramadan istimewa. Hari ini kena ekstrakan lain daripada macam biasa lain. Hari ini mesti kena ekstrakan lebih daripada 6 Ramadan. Supaya boleh membawa kepada 8 Ramadan lebih ekstra daripada 7 Ramadan. Jadi 7 Ramadan kena ekstrakan daripada hari 1 sampai 6. Pasal hari 7. Alhamdulillah. Supaya dengan kita ekstrakan ketekunan dalam 7 Ramadan, Allah akan bawa kita dapat lebih tekun pada 8 dan 9 dan 10 sampai pada 17. 7 Ramadan kita tekunkan. Boleh bawa kepada tekun kepada 18 sampai 27 dan sampai akhirnya dan sampai sepanjang tahun, sampai sepanjang hayat. Wallahu a'lam bishawab.